Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadi selepas saya buat penama KWSP? Sebenarnya tuan-tuan, saya pernah bekerja bomba bomba Malaysia lah. So, sekarang ni saya dah resign daripada bomba. So selepas saya kerja bomba tu, saya dipostingkan ke Batu Pahat. So dalam perjalanan ke Batu Pahat, setiap 2 minggu ataupun 3 minggu, saya sentiasa balik kampus sebab buat saya dekat Penang. So saya duk bekerja di Batu Pahat. So setiap 3 minggu saya akan balik naik bas. Saya tak naik kereta, saya naik bas. So saya boleh rehat dalam tu, dan esok tu kena kerja. So saya take chance untuk naik bas saja. So apa yang jadi masa tu, saya terfikir tau. Bila duduk dalam bas, apa lagi kita nak fikir? Kita fikir tentang keselamatan kita, keselamatan anak-anak, keselamatan family kita, ataupun keselamatan diri saya sendiri. Mungkin saya fikirkan apa yang akan jadi kat saya nanti, dan kalau apa-apa jadi dekat saya, apa yang saya tinggalkan kat was saya dengan anak isteri. So saya fikirkan, aku ada KWSP. Masa tu saya tak convert daripada KWSP tu pencen lagi, sebab bomba dapat pencen kan. Sebab bila once you dah kerja 3 tahun, you boleh tukarkan kepada KWSP tu, boleh ambil dan dapat skim pencen. So within the probation, saya still KWSP tu still tak still dipotong lagi. So within the period, saya fikirkan apa yang saya boleh buat sebagai backup saya. Apa-apa jadi kat saya, saya dapat. So saya research balik, tengok dalam KWSP yang saya boleh buat penama KWSP. Buat penama KWSP. So saya pergilah kaunter, buat penama. Saya buat pesan kepada mak saya, kepada saya buat penama KWSP. So apa yang menjadi isu sekarang, selepas masa saya buat KWSP tu, sebenarnya tuan-tuan, saya tak tahu yang KWSP ni adalah perlu difaraidkan. Maksud dia, kalau kata saya ada 100,000, duit 100,000 tu, penama yang saya namakan tu adalah pemegang amanah saja. Dan diorang ni tidak boleh saya ulang, mereka ni, penama ni tidak boleh memiliki harta tu 100%. Yang ni tuan-tuan kena tahu sebenarnya. Ramai orang tak tahu. Ramai orang cakap, bila bubuh penama memang 100% dapat kat penama. No. So untuk KWSP punya duit, ia perlu difaraidkan. Tuan-tuan boleh check balik. Kenapa rule dia perlu difaraidkan? Sebab rule dia tak kepada yang boleh dapat 100%. Dia adalah declare sebagai harta pusaka. Harta wasi adalah wasiat. So bila sampai, sebenarnya masa saya buat penama tu tuan-tuan, saya tak tahu yang duit KWSP saya tu perlu difaraidkan. Saya tak tahu. So tak apalah, saya buat je lah penama tu kepada was saya, kepada mak saya, ada bahagian dia. So bila keadaan macam ni, lepas saya rasa macam tak apalah, apa-apa jadi dekat aku, 100,000 yang ada dalam KWSP ku milik penama yang aku bagikan. So bila sampai 2-3 tahun lepas tu, saya pun dah resign daripada bomba. So saya find out yang KWSP ni, bukan penama tu tidak adalah harta mutlak. Maksudnya bukan 100% dia punya bahagian. Kau faham tak? So 100,000 yang ada dalam akaun saya tu, bila saya mati, tidak dapat kepada was saya, iaitu penama saya. So bila saya check balik, yes, was saya tak dapat 100%. Was saya hanya dapat 1/8 sahaja daripada duit saya dalam KWSP tadi. Kalau saya ada 100,000, was saya dapat hanya 12,000 saja tuan-tuan. Saya katakanlah saya berpenama 100% kepada was saya akan dapat 12,000 daripada 100,000 duit saya, iaitu 1/8. So tuan-tuan, saya fikir, wow, kenapa macam ni? Sebab saya tak tahu rule KWSP tu adalah duit tu adalah perlu walaupun kita letak penama. Sebelum tu saya tak letak penama. Walaupun kita letak penama hanya menguruskan harta tersebut. Dia menguruskan duit saya KWSP tu saja.
Dia hanya menguruskan. Tetapi bergantung kepada faraid. Kalau kata adik-beradik saya ada 10. So 10 orang tu pula nak bahagian dia. So was saya wajib bagi harta saya tadi yang 100,000 tadi kepada penerima-penerima faraid yang ada di bahagian saya. Perlu dibahagikan, wajib tuan-tuan. So bila saya fikirkan tentang perkara ni, was saya tak dapat 100%. Was saya tak dapat 100% daripada duit saya. So saya kena cari another option yang memungkinkan bila saya mati, was saya dapat bahagian dia 100%. Ini point saya yang saya nak beritahu. Apa yang menjadi masalah di sekarang, bila saya tak ada simpanan yang banyak. Saya tak ada duit yang banyak dalam akaun. Saya hanya dapat gaji je setiap bulan. In the same time, KWSP yang saya carum setiap bulan yang company saya masukkan tu tidak 100% atas bahagian was saya. So bila jadi macam ni, saya rasa macam macam mana kalau aku mati hari ni, was dah tak dapat banyak 100%. Kemudian saya pula ada hutang. Saya pula ada loan. Saya pula ada kereta, rumah, semua hutang-hutang tu macam mana dia nak settlekan kalau saya mati hari ni. Mula sebelum tu saya depend kepada 100%. Saya depend 100% kepada duit KWSP tu. Saya memikirkan kalau aku mati nanti aku dapat bahagian, dia boleh bayar KWSP tu. Tetapi sebaliknya. So bila saya check balik, saya buat research balik apa yang option yang mudah yang in the same time saya buat sekarang ni lah, yang saya share setiap malam 9.30. Saya beritahu tuan-tuan apa yang perlu tuan-tuan buat adalah hibah. Hibah ni tuan-tuan, apa beza dia dengan tadi? Sama saja kita simpan dalam KWSP, tetapi hibah ni 100% dapat kat penama. Contoh saya buat hibah 300,000 kepada was saya. Bila saya mati, tidak perlu difaraidkan. Harta saya tu tidak menjadi wasi ataupun wasiat. So harta saya 100% akan jadi milik was saya. Kalau saya tak nama penama was saya. So bila saya mati, harta tadi akan jadi 100% kepada was 300,000. Contoh saya buat hibah 300,000. So bila saya mati, 300,000 tu akan jadi milik was saya 100%, tidak melalui faraid macam KWSP yang saya cerita tadi. Perasan tak? Okey, dengar tak tadi? So tuan-tuan, so ini adalah option yang saya perlu buat. Masa tu saya komitmen banyak, so saya tak boleh buat lagi pada masa saya kerja bomba tu. Tapi once saya dah berhenti saya kerja bahagian lain, so saya dah ada sedikit duit lebihan dalam 100 hingga 200 ringgit saja. Saya spend sekarang hibah tu untuk was saya 360,000. Saya spend 200 lebih saja untuk dia. So apa-apa jadi dekat saya, was saya dapat 360,000 cash. Boleh tak dia bayar hutang-hutang saya, dia bayar loan saya, dia bayar segala-gala komitmen-komitmen yang saya setiap bulan yang saya tanggung, bil-bil semua. Apa-apa jadi kat saya, at least dia boleh hidup selama beberapa tahun dengan duit saya. Masa tu mungkin saya dah mati. Ataupun yang kedua, mungkin saya sakit. Saya sakit sekarang, buat saya dapat duit hibah tadi, boleh tak dia selesaikan segala ataupun mengganti balik gaji saya. Ganti balik gaji saya, yang mana saya masa tu dah tak boleh buat kerja, gaji pun tak boleh provide. Macam sekarang ni tuan-tuan, bila COVID-19 ni, banyak orang kena buang kerja, banyak orang kena tarik kerja, macam geng-geng sukan kena tarik duit gaji something macam tu. Kalau jadi kes macam ni, susah kan? Betul tak? Duit gaji kita komitmen setiap bulan, bila ditarik balik kita rasa suffer kan? Sama juga macam kes saya. Bila saya mati, was saya dapat bahagian dia cash, boleh tak dia ganti balik gaji saya selama beberapa tahun dan dia boleh survive, dan dia boleh teruskan komitmen yang saya ada sekarang ni, rumah, kereta semua, tanah apa semua yang saya ada, komitmen saya dah bagi cash dekat dia, dia boleh bayar tak segala komitmen yang ada saya tinggalkan? Settle kan? Saya pun duduk dalam kubur yang hutang-hutang saya, bila was saya dapat cash, dia boleh bayar hutang saya pun duduk dalam tu tanpa meninggalkan hutang-hutang yang ada. Settle tak? Saya tenang tak dalam kubur sana? Ini contoh saya bagi tahu tuan-tuan. Sekarang ni, isu dia sekarang ni adalah saya sendiri, saya tak ada simpanan. Saya tak ada simpanan yang banyak untuk saya bekalkan kepada was saya bila saya mati. Itu poinnya saya. Sebab sebelum ni saya depend kepada KWSP sebab saya tahu duit saya ada dalam tu. Tetapi disebabkan KWSP punya isu tidak boleh didapat oleh was saya 100%,
saya kena cari option lain. Tak apalah KWSP, BAP lah. BAP lah KWSP tu tak boleh dapat 100% kat wife, tak apalah. Tapi saya kena ada another option untuk saya sediakan dana untuk wife saya. Inilah hibah yang saya duk cerita. Tuan-tuan tidak perlu fikir banyak-banyak. Hanya tuan-tuan spend 100 hingga 200 ringgit untuk plan hibah ni, supaya wife tuan-tuan dapat hidup, dapat selesaikan hutang, dapat teruskan komitmen, dapat, kalau kata faraid punya isu, dapat bayar balik segala faraid punya isu kepada bahagian-bahagian dia, dapat 100%. Rumah ni contoh rumah saya 500,000. Rumah ni perlu difaraidkan sebab atas nama saya. So bila wife, contoh saya buat in the same time saya buat hibah 500,000 untuk wife. Bila wife bila saya mati, wife saya dapat 500,000, boleh tak dia tebus rumah ni? Dengan duit cash yang dia ada sekarang ni, rumah ni dia nak duduk lagi. So dia ambil 500,000 bagi dekat bahagian 7/8 bahagian penerima faraid rumah ni, dan rumah ni dia boleh dapat 100% kepada wife saya. Settle tak? Semua masing-masing dapat bahagian. Tiada perebutan harta macam kes abam tu. Settle tak masalah. Semua boleh happy, semua boleh hidup dengan ni, bahagian semua happy, semua dapat duit. Wife saya pula dapat teruskan kehidupan bersama anak-anak saya. Settle tak? Kan tak tenangkan fikiran kita. Tak tenangkan fikiran kita dalam kes macam ni. So tuan-tuan, saya sediakan caption dalam tu. Kalau tuan-tuan nak saya cerita lebih detail, tuan-tuan boleh PM saya, ataupun tuan-tuan boleh masuk dalam grup saya Keuangan Yang Kukuh. Setiap malam saya settle, setiap hari saya share email, macam-macam saya share. Kemudian saya bagi e-book percuma. Kalau tuan-tuan nak e-book percuma, saya share dalam tu kafala.co, kafala.co. Dalam tu tuan-tuan boleh masukkan detail tuan-tuan. Saya boleh bagi e-book bernilai RM59, saya bagi free je. Tuan-tuan masuk grup tu, tuan-tuan saya bagi free e-book. Tuan-tuan boleh baca e-book saya yang saya buat 3-4 hari. Bacalah, saya bagi free saja untuk malam ni. So tuan-tuan masuk dalam grup Keuangan Yang Kukuh. Tuan-tuan kalau tak payah buat dengan saya pun tak apalah. Janji tuan-tuan buat. Tak payah buat kat saya pun tak apa. Tak apa, saya berdosa kalau saya tak share benda ni. Kalau saya tak share, saya rasa berdosa saya tak share. Tapi sekarang ni bila saya share, tuan-tuan buatlah. Carilah ejen-ejen yang ada kat dalam dunia ni, buatlah. Yang penting tuan-tuan buat. Saya share ni supaya tuan-tuan rasa kesedaran. Sebab minta maaf cakap, semacam semalam saya share, saya emotional semalam. Saya cakap, kita ni orang Melayu, maaf cakap lah, kita tak ada kesedaran lagi tentang perkara ni. Orang Chinese, dia orang buat life protection ni, seorang ada at least one. Sebab rumah saya ni dekat jerat Cina. Bila musim hantu, tak ada musim hantu, dia orang Cina adalah, dia orang akan letakkan satu banner untuk siapa yang nak beli jerat Cina tu bernilai RM20,000. Mati kena RM20,000 tuan-tuan. Sebab tu dia orang sangat-sangat takut bila COVID-19 ni. Dia orang takut duduk dalam rumah, kedai sunyi sepi, tutup. Tak nampak pun. Kedai runcit Melayu buka, kedai runcit India buka, tapi kedai runcit Cina tutup. Tak buka-buka, dia orang takut mati. Serius saya cakap. Bila dia orang prepare, sebab bila dia orang mati, dia orang perlu duit banyak. That's why life protection ni sangat penting untuk dia orang buat at least one Chinese. Tapi kita Melayu, alah rugi lah, nak kena bayar, kan? Kita tak rasa kesedaran tu lagi. So tuan-tuan fikirkan sekarang, kalau tuan-tuan mati sekarang, berapa tuan-tuan simpan kat wife? Itu saja persoalan yang saya nak belega dalam kepala tuan-tuan. Dan tuan-tuan boleh masuk grup saya akan share setiap malam benda yang sama. Hai, peace ZY. Setiap malam saya cerita tentang benda yang sama. Tuan-tuan buatlah, carilah ejen-ejen yang tuan-tuan nak, buatlah. At least you prepare something untuk keluarga tuan-tuan. Saya selalu ulang hadis ni, tinggalkan anak bini kamu dengan kesenangan, lebih baik tinggalkan mereka dalam keadaan yang meminta-minta. Sekian, terima kasih untuk malam ni. Semoga bermanfaat pada tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.